الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih pada Cik Khadijah, Cik Syakira, Puan Khadijah daripada Bakib. Tuan-tuan puan-puan yang dipilih Allah untuk terus bersama dengan kuliah mingguan bersama dengan surah Yusuf. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah terus mempertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun hari ini mungkin kita kalut dengan urusan yang terakhir, anak-anak kita yang nak bersekolah, dan saya pula tengah kalut urusan berpindah daripada Gombak ke Bangi. Tapi kekalutan dan kesibukan itu tidak seharusnya menjejaskan prestasi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Saya harap 2019 ini kita letakkan azam supaya kita dapat tingkatkan 5M. Kita tingkatkan 5M. M yang pertama, membaca Al-Quran. Satu muka surat sehari pun tak apa, satu muka surat sehari. Tetapi alangkah eloknya kita juga memahami ini dengan cara baca terjemahan, dengan cara merenung terjemahan. Ambil 1-2 ayat cukup dah daripada satu muka surat yang kita baca tu. Kita membaca, cubalah improve cara bacaan. Dengar daripada YouTube ke, supaya kita membetulkan lidah kita bila kita membaca. Mungkin kita tak banyak masa nak belajar dengan guru tajwid, tapi dengan mendengar daripada YouTube, mudah-mudahan dia membetulkan sebutan kita. Ya, sebab Quran turun dalam bahasa Arab, jadi sebutan kita tu kena betul. Kemudian cuba memahami, ya, apa makna ayat ni. Kalau tak mampu nak rujuk tafsir, cubalah baca terjemahan dan pilih surah-surah yang mudah untuk difaham. Ya. Kemudian kita cuba sedaya upaya menghafal. Tak payah banyak, bukan satu ayat. Kalau tak boleh satu ayat, 10 ayat. Satu muka surat barangkali berbelas-belas ayat, ambillah dalam 1, 2, 3 ayat yang kita rasa punchline. Contohnya, hari ini saya akan akhiri dengan punchline ayat 86. Ini adalah satu ayat yang alangkah baiknya kalau kita boleh hafal, kerana ia telah dihafal oleh Umar Al-Khattab semasa menjadi khalifah. Dia hafal ayat 86 dan dia sentiasa mewajibkan doanya dibaca ayat ini, kerana dia diuji dengan macam-macam musibah. Dan ayat 86 ini adalah ayat yang menyebabkan Umar selalu menangis bila memimpin solat fardu subuh. Ketika membaca surah Yusuf, dia memang sentiasa menangis semasa mengimamkan solat fardu subuh, sehingga makmum yang paling belakang di Masjid Nabawi boleh mendengar suara tangisan teresak-esak Umar Al-Khattab. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadu derita batinku dan penyesalanku hanya kepada Allah, bukan pada kalian. Kerana aku tahu apa yang kalian tak tahu. Aku faham macam mana takdir Allah bekerja yang kalian barangkali tak memahami. Aku ada iman yang barangkali kalian tiada iman. Jadi ini contoh kita menghafal, tak payah 2-3 ayat, 1 ayat cukup. Sebab apa kena hafal? Sebab di tempat kerja, kita bukan boleh selalu dengar Quran, baca Quran, menghadap Quran. Tapi bila kita diuji oleh bos, kita diuji oleh rakan sekerja, kita diuji oleh situasi-situasi tertentu, maka kelebihan orang yang menghafal adalah dia sendiri boleh mengingatkan dirinya dengan ayat berkenaan tanpa merujuk mushaf. Makna bila diuji oleh Allah, dia boleh baca ayat 86. Dan ayat 86 ini memberikan kekuatan kepada Nabi Yaqub untuk bersangka baik kepada Allah bila dirundung dengan ujian yang berat. Kemudian M yang ketiga, kita cuba sedaya upaya mengamalkan.
apa yang bakal saya kongsikan pada anda pada petang ni, banyak sangat ayat-ayat membabitkan kita kena beramal. Sebab apa yang bakal saya kongsikan pada anda bukan setakat cerita. Ketika ramai orang menganggap ia sekadar cerita. Al-Quran bukan standard cerita sejarah. Al-Quran bukan sekadar menceritakan apa yang berlaku kepada orang-orang yang dah mati. Cerita-ceritanya dah mati dah ke orang-orangnya. Tapi yang merakam ke cerita ni yang maha hidup. Maka apa yang akan kita temui bila kita baca ayat-ayat tentang orang-orang yang dah mati. Tetapi ceritanya dirakamkan oleh yang maha hidup. Apa yang sepatutnya berlaku adalah hati kita jadi hidup ketika sebelumnya hati kita mati. Hati kita jadi lembut ketika sebelumnya hati kita keras. Jadi, nak buat lagu mana tu? Bila kita baca ayat ni cerita pasal Nabi Yusuf tahan Bunyamin. Bunyamin didapati mencuri. Kemudian saudara-saudara Yusuf tak puas hati, cuba membela Bunyamin. Dan akhirnya mereka tidak dapat bela Bunyamin. Bunyamin kena tahan. So what? Itu dua patah perkataan yang perlu diajukan kepada anda bila membaca ayat-ayat Quran. So what? Dengan perkataan so what, maknanya anda akan cari sebab kenapa saya baca ayat ni. Apa kaitan ayat ni dengan kehidupan saya? Dan anda yakin Allah bila rakam cerita ni sebenarnya Allah sasarkan kepada anda dan saya. Dia bukan hanya memaparkan cerita sejarah. So perkara ni mencabar. Sebab tu kena lalu dulu memahami, kemudian hafal sebagai proses tadakkur. Ya, pernah dengar perkataan tazakkur? Pernah dengar perkataan tadabbur? Kan, tadabbur ni memerhatikan makna dengan mendalam. Ayat ni nak cerita kepada dia sebenarnya. Tazakkur adalah mengingatkan diri kita sendiri dengan lidah kita. Ya, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini. Bukankah kami menganugerahkan kepada kamu dua mata untuk melihat Quran? Dan kami menganugerahkan kamu lidah dan dua bibir. Untuk apa? Kalau bukan antara tujuannya untuk menghafal. Sebagai kekuatan. Kemudian amalkan. Banyak yang akan dipaparkan ini cerita pasal akhlak. Benda yang hilang pada orang Melayu sekarang. Benda yang hilang pada netizen hari ini. Netizen tu apa? Ya? Orang-orang di FB, orang-orang di IG yang mana kalau berlaku sesuatu isu memang tak boleh tidur kalau tak bagi komen. Jadi itu satu perkara yang sangat mendukacitakan. Seolah-olah Quran ni tak turun. Sedangkan kalau mereka membaca surah Yusuf, syarat, bukan satu dua, syarat, padat dengan pesan-pesan yang menegur perangai. Saya akan buktikan. Dan akhir sekali tuan-tuan, tuan-tuan cadang. Menyebarkan sebab ramai tak mampu hadir hari ini, sebarkan. Kan? Sebarkan ataupun mengajar. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis sahih. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Besar pahala orang-orang menyebarkan walau balighu anni walau ayat. Walau satu ayat. Sebab tu, kalau boleh baca satu ayat tak apa. Tapi kita faham satu ayat, kita hafal satu ayat, kita amalkan ayat berkenaan. Itu lebih baik daripada hafal Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Okey, baik Okey. Kita ni nak sambung cerita yang dah lepas. Ya, saya rasa kali terakhir saya kuliah 10 tahun lepas kot di sini. Lama sangat dah saya tak kuliah dan saya tahu tuan-tuan mungkin rindu pada saya. Jadi saya datang. Muka tak malu. Ayat 77 ni adalah kesinambungan cerita yang lepas. Saya harap anda masih ingat. Kita telah berada pada babak Bunyamin telah diputuskan oleh kerajaan Mesir ditahan. Kerana didapati cawan yang digunakan oleh pemerintah untuk membahagikan gandum kepada rakyat jelata didapati ada dalam guni Bunyamin. Hopefully saya tak nak repeat cerita berkenaan sebab kita nak terus ambil faedah daripada ayat seterusnya. Is it okay?
Okey kan? Okay, sekarang ni adik-beradik ni kalut. Sudah bapa Bunyamin, kamu ambil cawan raja tu. Sepatutnya kita dah boleh pulang ke Palestin sekarang, bawa 11 guni gandum, alhamdulillah tak ada sebarang masalah. Tapi kenapa kamu buat masalah? Jadi sekarang mereka merayu kepada raja berkenaan supaya jangan ambil Bunyamin, wahai raja. Qalu yasrik faqad okey, saya terlupa nak sebut. Apabila Bunyamin didapati mencuri, kerana didapati dalam guningnya itu ada cawan raja, tiba-tiba saudara-saudaranya yang bersepuluh ni terlepas cakap. Ya, saya sebut tadi mereka merayu kepada raja, jangan apa-apakan dia, tolonglah, jangan tahan dia, tahanlah kami, salah seorang daripada kami, tapi jangan tahan dia, sebab dia sangat penting bagi ayah dia. Sebelum babak tu, ada babak ni. Babak ni adalah, kalau Bunyamin mencuri, sebenarnya abangnya pun pernah mencuri. Jadi tak payah pelik, nasi tumpah, mana apa pepatah tu kata? Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ada nasi? Ni semua waris daripada mak dia orang. Sebab dua ni daripada mak yang sama. Seolah-olah begitu perkataan yang telah keluar daripada mulut saudara-saudara Yusuf kerana tidak dapat menahan marah. Kat sini ada moral, tuan-tuan. Cuba kita baca ayat ni sekali lagi dan cuba cermin diri kita. Agaknya apa faedah ayat ni? Bila berada dalam keadaan tekanan, kita punya keselamatan sudah terancam, kita punya nama baik company kita, iaitu 10 orang anak-anak Yaqub ini, sudah nampak gaya terjejas nama baik kerana sudah seluruh mata-mata mendapati mereka mencuri. Tiba-tiba berada dalam kesusahan ini, ada yang terlepas cakap, kalau dia mencuri, sebenarnya kami tak pelik tuanku, abangnya pernah mencuri. Abangnya siapa? Yusuf alaihissalam. Benarkah Yusuf pernah mencuri? Jawapannya tidak sama sekali. Yusuf tidak pernah mencuri. Ini adalah kenyataan yang diada-adakan. Ia adalah fitnah. Apa moral of the story? Tuan-tuan cuba fikir. Bila berada dalam keadaan tekanan, maka terserlahlah karakter sebenar seseorang. Kalau duduk dalam keadaan tiada tekanan, kita tak nampak dia punya warna yang sebenar. Sebab tu kita kena ada ruang bersama dengan staf kita ke, dengan anak-anak kita ke. Anak-anak dah tak ada masa dah, cuti sekolah dah habis. Mereka mesti dilatih berada dalam tekanan. Sebab bila seseorang itu berada dalam tekanan, baru akan, macam bola lah bila kita tekan dalam air. Makin kuat tekanan, makin cepat dan terdesak untuk keluar bola. Jadi karakter orang ni, ayat ni nak ajar, karakter orang ni yang tersembunyi di dalam, anda tak boleh nampak. Kebanyakan kita ni berlakon. Ais tu, anda tahu kan Titanic langgar, ais yang macam mana? Titanic langgar, ais itu disangkanya kecil. Tapi di bawah tu besar. Yang bawah tu orang panggil karakter. The real problem is there. Yang kat luar tu hanyalah presented problem. So raja ini melihat sebenarnya raja ni siapa? Yusuf. Mereka tak tahu itu Yusuf. Raja ini, ya, memang dah lama kenal 10 orang ni. Tetapi sekarang ini waktunya untuk seluruh istana mengenali karakter mereka. Iaitulah bila didapati Bunyamin bagi mereka mencuri telah terhambur keluar. Ini dipanggil spontaneous action. Spontaneous words. Perkataan spontan keluar daripada mulut menuduh adik dan abangnya mencuri. Dan depan-depan raja, raja mendengar ucapan ini. Dan sekarang tuan-tuan lihat, Allah merakamkan pula karakter Yusuf. Saya ulang balik ini saya rasa poin penting. Bila tuan-tuan baca surah Yusuf, zahir nampak macam baca cerita, novel. Tapi ingat saya bila ulang baca surah Yusuf, saya belajar dua benda. Saya harap apa yang saya rasa tuan-tuan rasa.
Pertama sekali, tuan-tuan sebenarnya sedang belajar human sciences. Saya tak pasti adakah anda pernah ada pengalaman belajar psikologi. Kalau dalam UIA itu, psikologi ni bawah Department Human Sciences. Sosiologi pun bawah Human Sciences. Human Sciences ni apa saya kira? Sains tentang tabiat manusia. Tahukah anda surah Yusuf penuh dengan sains kemanusiaan? Apa sifat manusia bila dalam tekanan? Anda belajar dah tadi. Sekarang anda belajar pula rupa-rupanya ada manusia bila berada dalam keadaan sangat tertekan, orang maki depan-depan. Sebab yang dimaki oleh 10 orang ini sebenarnya bukan orang lain. Yang dia sebut abang yang mencuri, sebenarnya abang kepada Bunyamin sudah berdiri di hadapan mereka. Orang maki anda belakang dengan orang maki anda di depan. Anda rela yang mana? Orang maki anda di depan-depan khalayak awam dengan orang maki di belakang, yang kalau ada orang terbaca maka tahulah dia, yang orang tak terbaca tidak tahulah dia. Jadi depan-depan kita dikutuk oleh mereka dan lihat karakter yang dirakamkan Allah tentang Yusuf. Jadi sebelum saya bacakan karakter Yusuf berkenaan, itu yang pertama saya nak sebutkan. Siapa baca surah Yusuf, sebenarnya dia sedang belajar tentang karakter manusia. Sama je dekat mana-mana, walaupun bahasa mungkin berbeza. Orang India ke, orang Hindu ke, orang Buddha ke, orang kulit putih ke, orang Asia ke, orang Eropah ke, orang kutub utara ke, selagi dia manusia, kalau dia dalam tekanan, kalau dia berada dalam keadaan marah, ada dua pilihan saja. Dan anda boleh memilih sekarang. Anda nak hamburkan perkataan yang bukan-bukan kerana melepaskan kemarahan, lalu membuat pertuduhan palsu, ya distraction orang, nak distract orang daripada nampak kita lemah, lalu kita cuba alihkan kelemahan kita kepada orang lain, atau kita memilih untuk menjadi Yusuf. Iaitulah, ayat ni mahal, ayat ni hilang. Ya, maafkan saya, ayat ni saya rasa hilang ramai pada netizen hari ni. Ya, yang mana bila marah tu dia lepas. Dia lepas tanpa dia berfikir panjang. Dia tidak berfikir 2-3 kali. Adakah kemarahan yang dilepaskan itu membaiki keadaan atau memburukkan keadaan? Tuan-tuan perasan tak? Bila tuan-tuan baca FB, khususnya FB, dengan isu-isu semasa, politik dan seumpama dengannya, orang kita, kawan-kawan kita Melayu, Muslim ni mudah sangat marah. Emoji marah itu sentiasa ada dalam apa jua sharing, posting ataupun website. Sedangkan bagi saya, emoji marah itu sebenarnya ujian. Perlukah menekannya? Dan komentar-komentar yang berdasarkan marah, adakah pernah difikirkan membaiki keadaan atau memburukkan keadaan? Fa'asarraha artinya Yusuf menyebabkan marahnya tidak diketahui oleh orang. Ini akhlak yang mahal, yang orang tidak mengamalkannya. Ini akhlak yang mahal, yang bercakap pun rasa berat untuk melakukannya. Fa'asarraha, marah, tapi dia berjaya menahan, kerana ini bukan kemarahan yang perlu diberitahu. Kerana Yusuf memandang ada perkara lebih besar, iaitulah objektif belum tercapai. Nak didik abang-abang ni tak tercapai lagi. Jadi kalau dia melepaskan kemarahan, belum masanya, kejap lagi ada masalah yang menyebabkan objektif tak capai. Sebab kalau dia marah masa ni, saya rasa kalau dia marah, dia mengaku terus, hok dia mau kutuk tu aku, tahu tak? Hok dia mau kutuk Yusuf tu aku. Aku sabar menghadapi kalian semua. Hari ni kalian kutuk aku depan-depan aku. Jadi minta maaf lah. Aku terpaksa bertindak kepada kalian sekarang. Tak cakap objektif. Berapa ramai orang yang marah yang tidak berfikir 2-3 kali sebelum dilepaskan dalam bentuk perkataan. Adakah dia membaiki keadaan atau memburukkan keadaan? Marah ni ada keperluan dalam agama. Marah ni ada keperluan dalam agama. Sebab itu orang panggil marah kerana Allah. Sayang kerana Allah. Kan? Kalau tiada pengiktirafan pada marah, kenapa ada surah At-Talaq dalam Al-Quran? Tuan-tuan tahu kenapa ada surah At-Talaq? Kerana Allah memahami manusia yang bernama suami, yang bernama isteri, ada detik dia akan ada perasaan marah.
Soalnya bukan marah tu salah ke tak salah. Memang dibenarkan untuk marah. Tetapi mengurus dan memandu kemarahan dengan cara yang dibenarkan syarak. Dalam perang, adakah orang-orang yang berperang berada dalam keadaan saya menyayangi mana perangnya? Mesti marah di pihak kan kaum muslimin. Mesti marah di pihak kan kafir. Tetapi marah itu adalah marah pada tempatnya. Nabi Musa alaihi salam, antara nabi yang banyak disebut di dalam Al-Quran, marah. Apabila mendapati Bani Israel menyembah patung lembu betina, Allah rakamkan dia marah sampai dia terlepas. Dia terlepas papan Taurat yang diterimanya. Dia terlepas dan diambil balik, dia letak dia elok. Padahal itu Taurat yang diterima direct daripada Allah sampai terlepas. Kerana kemarahan. Kemarahan Musa sampai menumbuk pegawai Firaun. Mati pegawai itu. Dia tak sangka mati. Jadi marah ini ada waktu dibenarkan. Tetapi ada waktu lebih baik kamu memilih menjadi Yusuf. Sebab kamu ada jiwa besar. Kamu ada benda kamu nak capai. Iaitu mentarbiah umatmu. Jadi rahsianya merahsiakan kemarahan dalam dirinya. Dan tidak tengok. Allah taukidkan lagi. Bukan sekadar memendam dalam hati. Bahkan menyebabkan orang lain tidak tahu yang dia sedang marah. Dan dia hanya menyebut di dalam hati, sebenarnya kalian punya kedudukan lebih buruk daripada keadaan orang-orang yang kalian sebut tadi mencuri. Dan Allah lebih mengetahui apa yang sebenarnya kalian sebutkan mengenai orang-orang yang kalian tuduh mencuri. Itu yang pertama saya nak sebut. Baca surah Yusuf, actually you learn something about human sciences. Subhanallah. Yang kedua, ini penting juga. Anda bila baca surah Yusuf, sebenarnya anda sedang membaca macam mana peraturan Allah kepada manusia. Faham tak? Pertama tadi anda belajar karakter manusia di mana-mana sebenarnya sama. Sebab yang buat manusia menurunkan surah Yusuf, dia memaparkan cerita manusia dan kemanusiaan. Tapi ada satu lagi perkara penting. Macam mana Allah sebenarnya telah menetapkan peraturan kepada manusia? Apa maksudnya? Orang sabar, apa kesudahan dia? Orang tak bertaubat, apa kesudahan dia? Jadi, surah ini memaparkan peraturan. Untuk dapat 4, 2 darab 2. Betul? Untuk dapatkan 4, 2 darab 2. Surah ini memaparkan proses dan keputusan. Surah ini memaparkan ada orang bersabar. Dan surah ini memaparkan keputusan dia. Surah ini juga memaparkan orang yang tidak bertaubat dan apa keputusan dia. Dan kita ingin ingat, peraturan yang Allah sedang paparkan ini tidak hanya terbatas kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Kerana Quran ini mukjizat sampai hari kiamat, maknanya ia akan terus berlaku kepada orang yang membaca Quran sampai hari kiamat. Peraturan yang sama. Kalau anda sabar, apa kesudahan anda? Kalau anda tidak bertaubat, apa kesudahan anda? Orang yang langgar traffic light ada keputusan dia. Ya, ada keputusan dia. Ya, ada peraturannya. Jadi ini perkara yang saya rasa dua perkara mahal bila anda membaca Al-Quran, khususnya surah Yusuf. Baik. Seterusnya, sekarang apabila mereka berada dalam keadaan panik dan terdesak, lalu mereka merayu, "Ayuhal Aziz, tuanku raja. Sesungguhnya ayah kepada Bunyamin adalah seorang syaikhan kabira. Seorang yang sudah terlalu tua, sudah uzur dan kehidupannya sangat banyak bergantung kepada Bunyamin ini. Dia paling bongsu daripada kami semua bekerja di luar, yang boleh memelihara orang tua adalah dia Bunyamin. Kerana dia yang paling kecil dari kalangan kami. Ayahnya sangat memerlukan beliau, maka tolonglah jangan tahan beliau. Tahanlah salah seorang daripada kami. Kerana dia terlalu bernilai bagi siapa? Bagi kami dia tak bernilai, tapi dia bernilai bagi ayahnya. Maka kerana dia bernilai bagi ayahnya, maka jangan tahan dia. Tahan salah seorang daripada 10 orang kalangan kami. Dan kalau tuanku melakukan kebaikan ini dengan memaafkan beliau, ataupun tuanku nak tahan juga dengan tahan salah seorang daripada kami, sesungguhnya wahai tuanku raja,
Syaikhan kabiran, ayah kami juga bukan sekadar orang tua, kerana syaikh ini ada dua makna. Syaikh bukan sekadar orang tua, tetapi syaikh, apatah lagi ada perkataan kabir, adalah seorang pemimpin yang besar kedudukannya di negeri kami. Jadi ini menunjukkan Yaqub adalah tuan guru. Yaqub adalah rasul yang berstatus ulama besar. Jadi kalau tuanku buat kebaikan ini kepada kami, kami akan pastikan seluruh negeri kami merasai kebaikan apa yang tuanku telah lakukan pada kami. Sebab ayah kami bukan calon-calon orang, wahai tuanku. Subhanallah. Tahukah anda ayat 78 ini apa yang sedang dipelajari oleh saudara-saudara Yusuf? Benda yang mereka tak belajar dulu masa menghumbankan Yusuf ke dalam telaga. Sekarang, kerana Allah mengilhamkan kepada Yusuf strategi menahan Bunyamin, lalu ayat 78 merakamkan sesuatu telah berlaku kepada saudara-saudara Yusuf. Tuan-tuan cuba fikir sekejap. Ini siri tarbiyah yang sangat seni yang berjaya dilakukan oleh Yusuf di sebalik strategi menahan Bunyamin. Sebelum tu tuan-tuan, kalau saya boleh tanya anda, bukankah menahan Bunyamin akan lebih menyusahkan Nabi Yaqub? Betul tak? Bukankah Yusuf sepatutnya memilih jalan di mana biarkan Bunyamin pulang dengan 10 orang abang-abangnya dan Yaqub tidak perlu susah hati, dan insya-Allah the time will come 11 akan sujud kepada beliau. Bukankah mimpi itu bercerita 11 sujud? Dan tak ada kena-mengena dengan 10 yang seorang lagi dekat Mesir ditahan oleh Yusuf. Boleh tercapai tak mimpi 11 sujud dengan seorang duduk di Mesir, 10 balik Palestin? Apa yang sebenarnya Yusuf buat alaihi salam? Bukankah kalau dah dalam mimpi tu 11 sujud pada dia, maka 11 ni biarkan dia orang balik. Nanti dia orang datang balik, dia akan mengaku dia Yusuf, 11 tu sujud. Jadi daripada mana datang idea strategi tahan Bunyamin yang akan menyusahkan lagi fikiran ayah? Pertama sekali kita kena ingat ya tuan-tuan, sebab tuan-tuan senyap ke ni, masya-Allah ya. Ia adalah ilham daripada Allah. Ini bukan idea yang terlintas dalam fikiran seorang, saya kena tahan Bunyamin untuk memantapkan proses tarbiyah saya kepada diorang. No. Ini bukan idea IT ikut terlintas. Ini adalah وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ. Allah Ta'ala sebut, kami bagi ilham pada Yusuf. Dia tak pernah terfikir nak tahan Bunyamin. Hari itu kami bagi ilham, dia terfikir untuk tahan Bunyamin. Dia kena buat Bunyamin stay Mesir dan tidak balik ke Palestin. Ya, zahir nampak macam akan menyusahkan ayah, akan menambah derita ayah, bahkan ayah menjadi buta kerana Bunyamin ditahan. Sebelumnya ayah tidak pernah buta, walaupun menangisi pemergian Yusuf alaihi salam. 30 tahun anak tersayang hilang, tapi ayah tak buta. Tapi Bunyamin ditahan oleh anak yang bernama Yusuf telah menyebabkan ayah buta. Bukankah ini anak yang telah menyusahkan hidup ayah? Jadi apa yang sebenarnya Yusuf AS buat? Tuan-tuan, ini pengajarannya sangat besar. Kita, bila Allah beri wahyu, maknanya kita baca Quran, kita baca wahyu, sebenarnya kita seperti diberikan wahyu. Just follow apa yang Quran kata. Just follow apa yang Allah ilhamkan. Walaupun bertentangan dengan logik, just follow. Yusuf tak guna logik masanya. Kalau aku tahan Bunyamin, sekejap lagi apa ayah akan jadi, apa jadi pada ayah? Aku sayang gila ayah. Aku dah tak balik pada ayah 30 tahun. Kalau Yusuf guna logik, dia takkan buat benda ni. Sama juga Ibu Musa, kalau guna logik, takkan ada anak atas sungai ni. Tidak terjamin keselamatan anak itu. Jadi tak boleh guna logik. Tapi kerana ia adalah wahyu, baginda melakukannya. Rupa-rupanya apa hikmahnya? Hikmahnya para ulama kita kata,
Allah tahu apa dalam hati 10 orang saudara-saudara Yusuf ini. Kebarang kalian mereka akan mengapa-apakan Bunyamin di pertengahan jalan pulang ke Palestin sangat tinggi. Anda faham tak? 30 tahun lepas, mereka bukan setakat berdendam dengan Yusuf. Dendam mereka juga adalah kepada adik Yusuf. Saya harap anda masih ingat siri-siri kita di awal dulu. Saya sebut ayat Quran di mana 10 orang ini kata, La Yusuf wa akhuhu ahabbu minna min abina. Ayah ni sayang sangat Yusuf dengan adik dia. Mereka sebut adiknya sekali. Jadi dendam 10 orang ini bukan hanya kepada Yusuf, tetapi kepada adiknya sekali. Dendam kepada Yusuf sudah selesai. 30 tahun lepas sudah diselesaikan dendam itu dengan menghumbannya dalam telaga. Tetapi kepada Bunyamin, Bunyamin dalam kawalan ketat ayahnya. Setiap kali mereka nak mengapa-apakan Bunyamin, Yakub boleh baca. Yakub belajar daripada kesilapan yang berlaku kepada Yusuf. Dia jaga molek Bunyamin. Yakub faham bahasa tubuh anak-anaknya. Oh, nak ajak pusal Bunyaminnya. Kau buat kepada Yusuf, kau nak buat benda yang sama kepada Bunyamin. Aku takkan benarkan kali ini. Bunyamin akan stay dengan aku. Dengan apa juga cara. Ayah tak percaya kepada mereka. Tetapi kali ini, for the first time, Bunyamin di luar kawalan ayahnya kerana Bunyamin sedang berada di Mesir. Dan Tuanku Raja telah melihat Bunyamin datang, Alhamdulillah. Sebab Tuanku Raja kan bagi syarat, kalau Bunyamin tak ada, makanan tak dapat. Sekarang Bunyamin dah ada, makanan semua dapat. So Tuanku dah selesai tugas. Dan mereka pun dah selesai tugas. Sekarang mereka nak balik. Apa jaminan? Dalam perjalanan pulang, 400-500 km, 10 orang ni tak akan sepak terajam Bunyamin. Melepaskan kemarahan. Ya, barangkali ayah akan tetap jumpa Bunyamin sebab mereka dah berjanji. Kalau anda masih ingat, ayah akan dapat jumpa Bunyamin, tetapi mereka boleh buat macam-macam di tengah jalan dan di akhirnya mereka paksa Bunyamin untuk jangan bagi tahu ayah apa yang kita orang dah buat pada kamu di tengah jalan. Jadi Allah Azza wa Jalla nak selamatkan Bunyamin di pertengahan jalan dengan Yusuf kena tahan Bunyamin di Mesir. Ini kebarangkalian hikmah. Allah mahu Bunyamin di Mesir. Okey, tuan-tuan. Faham kadang ni? Boleh faham tak? Boleh? Itu barangkali hikmah. Jadi, pengajaran dia apa? Benda tu yang kita kena renung dan kita jadi orang yang beramal. Zahir menyusahkan ayah. Zahir menyebabkan ayah buta. Tapi berapa ramai orang just book by its cover. Kita kena tengok kadang sesuatu tu berlaku bukan hanya dengan pandangan mata kasar. Kita kena tengok pandangan mata hati. Jangan terlalu cepat buat judgement. Kita kena fikir, Allah ada sebab Bunyamin tak balik. Sebab kalau dia balik sekalipun, ayah maybe gembira. Tetapi Bunyamin belum tentu. Tapi kalau Bunyamin duduk kat Mesir, itu lebih baik untuk dia. Ayah barangkali sakit buat seketika. Tetapi untuk kebaikan siapa sekarang ni? Kebaikan Bunyamin. Jadi kalau berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hidup anda, seperti menyusahkan anda atau ayah anda, kadang-kadang fikir 2 kali. Sebab surah Yusuf ni penuh dengan perkataan nama Allah yang bernama Hakim. Ya, tuan-tuan, bila kita diuji oleh Allah, jangan lupa nama Allah ni. 2 nama Allah ni kena sentiasa sebut. Ya, satu lepas saya buat seminar pasal Al-Asma'ul Husna, konteks penggunaan dalam Al-Quran. Bila Yusuf ataupun Yakub menghadapi masalah berat, 2 nama Allah ni muncul. Kenapa? Sebagai contoh ya. Sikit. Ni, ayat 83. Ada jumpa tak nama Allah tu? Al-Alim, Al-Hakim. Ya? Maknanya dia tahu. Dia ada pengetahuan tentang perkara yang kita tiada pengetahuan. Kita hanya tahu zahir. Dia tahu zahir dan batin. Kita hanya menilai apa yang ada di depan mata kasar.
kita tak mampu nak menilai apa yang ada pada hakikat yang sebenar. Depan mata Nabi Musa, seorang ayah dan seorang ibu kehilangan seorang anak, dibunuh oleh Khidir. Betul tak? Suratul Kahf. Itulah Musa yang melihat kehilangan seorang anak yang tidak berdosa. Tetapi Khidir kata, kau tak tahu apa yang Allah beritahu aku. Anak ini 20 tahun lagi dia akan jadi kufran toyan. Dia bukan setakat kafir, dia akan tarik dan heret mak ayah dia jadi kafir murtad 20 tahun lagi. Maka sebab itu Allah Ta'ala mematikannya lebih awal semasa dia tidak berdosa, supaya anak itu ke syurga dan tidak hidup lebih lama yang akan menyebabkan dia ke neraka. Nah, Allah tahu perkara yang kamu tak tahu. La yusibana illa ma kataballah ulana. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan nampak? Itu hanya penilaian tuan-tuan. Yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah kebaikan. Masalahnya dia siapa pernah sampai Lauh Mahfuz? Staf Petronas pernah sampai ke jambatan. Dia nak pergi jambatan kan? Staf Petronas barangkali sampai ke tingkat yang paling tinggi, tapi tak ada orang pernah sampai Mi'raj ke tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Barang siapa pernah sampai, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melalui satu ruang yang mana sangat rahsia dari kalangan penduduk malaikat. Di situlah la yamassuhu dia dalam surah apa ya, tengok juzuk Ammar. Ada Aliyin, ada Sijin, Muqarrabun sahaja boleh melihat dan mengelak muka surat. Allah, untunglah dia sakit sebab Allah sedang menulis sesuatu kebaikan untuk dia. Malaikat nampak kebaikan tu. Sebab tu kita always menilai dan membuat interpretasi sendiri. Kita menulis di FB, di IG apa yang kita rasa kebenaran. Sedangkan itu adalah satu perkara yang bukan kebenaran. Yang hanya mengetahui hakikat kepada sesuatu adalah Allah. So ya'lamul haqa'iq, ya'lamul bawatin minaz zawahir. Kita nampak permukaan saja. Musa hanya nampak permukaan saja, tetapi Khidir datang nak bagi tahu, Allah yang memberitahu aku, dia tahu sampai ke dasar lautan. So mahal alim ni. Saya punya pengetahuan hanya terbatas apa dalam kelas. Tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku di surau. Saya punya pengetahuan hanya terbatas kepada sekarang. Tetapi Tuhan ada pengetahuan apa bakal berlaku jam 3, jam 4 sebentar lagi. Maka pengetahuan Allah limitless, ya, tiada batasan. Kemudian nama yang kedua mahal sekali adalah kebijaksanaan. Ini menunjukkan perkara yang ditakdirkan oleh Tuhan sebenarnya ada unsur bijaksana. Orang yang lemah pergantungan kepada Tuhan dan tinggi pergantungan pada makhluk, dia tak boleh terima hakim ni. Kerana hakim ini bermakna bijaksana, dalam bahasa kita bijaksana hikmah. Dia telah mengatur kamu akan hilang anak kedua, Bunyamin. Tetapi Yakub cepat-cepat membetulkan dia punya hati dengan mengatakan, Allah telah mentakdirkan kepada saya sesuatu yang saya tak tahu di masa depan apa akan berlaku sebenarnya. Yang pasti ia adalah kebaikan. Saya ulang, Al-Alim, saya tak tahu apa akan berlaku di depan, tapi Allah tahu apa yang akan berlaku di depan. Dan yang pasti apa yang akan berlaku nanti adalah kebaikan. Sebab tu dia kata, satu hari nanti, walaupun sekarang saya terpisah dengan anak-anak saya, Bunyamin saya terpisah, Yusuf saya terpisah, Abang Long pun terpisah. Kalau anda baca sekejap lagi ceritanya. Tapi hakim menunjukkan unsur positif. Saya yakin semua ini berlaku tidak accidental. Allah sedang mengatur kebaikan. Dia sangat bijaksana dalam percaturan. Hikmah artinya kebaikan yang banyak. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang sangat banyak.
faqad utiya khairan katsira. Jadi tuan-tuan, mungkin banyak benda cerita yang saya tak sempat cover, tapi banyak benda praktikal saya dah kongsikan pada anda. Contoh anak sulung saya 7 tahun sekarang ni baru nak pindah Bangi ni, kita tak tahu dia nak sekolah mana sebab dia daftar saat akhir sangat. Sekolah tu tolak, sekolah ni tolak. Sekolah-sekolah kita approach ni sekolah-sekolah yang paling hebat di Bangi kan, sebab kita punya anak ni pun hebat juga kan. Jadi kita pun nak pergi daftar sekolah-sekolah hebat lah, tapi sekolah-sekolah hebat ni dah penuh. Jadi kita ni duk zikir apalah dalam kereta, pergi sekolah ni kecewa, pergi sekolah ni kecewa, dengan anak aku ni apa kan. Tapi siapa suruh daftar anak kamu lambat sangat kan. Dan saya, isteri kita pun baru bertukar saat akhir daripada kerja tak kerja kepada kerja di Putrajaya apa semua. Jadi kita duk zikir benda ni. Al-Hakim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim. InsyaAllah adalah hikmah yang kita tak tahu. Ya, anak tu jadi apa nanti Allah dia yang tahu. Apa hikmah jadi semua benda ni susah sangat nak masuk ke sekolah, sekolah lusa dah. Semua ni ada hikmah. Jadi kita pasang benda tu elok-elok insya-Allah tuan-tuan. Kita akan jadi orang yang dapat menahan daripada kemarahan. Fa asarraha Yusuf wa lam yubdiha lahum. Tak perlu orang tahu yang kita sedang berada dalam keadaan mood yang tak baik. Sebab kita hari ni dengan FB, mood tak baik pun nak share ke orang. Tak ada keperluan. Beruntung dan beruntunglah kalau anda tergolong daripada orang-orang yang tidak menjadikan FB sebagai ruang untuk memberitahu emosi anda. Sedangkan perkara yang anda sedang beremosi itu, ia tiada keperluan untuk diberitahu kepada orang. Gunakan media sosial ini untuk menyebarkan kebaikan dan bukan memberitahu emosi anda. Melainkan emosi-emosi yang positif yang boleh menyebabkan orang membacanya mendapat kebaikan. Ya. 5 minit yang terakhir, kita sedang berada pada mana tadi ayat berapa ya? Ni. Ayat 78 ni. Anda masih tidak jawab soalan saya, iaitulah apa tarbiyah yang sedang dilakukan oleh Yusuf dalam ayat 78. Benda yang tak berlaku 30 tahun lepas masa mereka humban Yusuf ke dalam telaga. Masa mereka humban Yusuf ke dalam telaga, mereka tak pernah terfikir budak ni sangat bernilai. Mereka hanya pandang Yusuf dengan pandangan mereka. Sekarang, mereka sedang memandang Bunyamin. Bukan hanya dengan pandangan mereka. Tak tahu apa dalam bahasa cara memandang. Cara memandang ni, orang Kelantan kata perspektif. Tuan-tuan, perkataan ni mahal. Mahal perkataan ni, perspektif. It is how do you say something. Kadang-kadang bila kita nak buat maksiat, kita hanya fikir kita je. Kita tak pernah fikir, kalau ayah aku nampak apa aku buat ni macam mana. Kita duk pandang CCTV, satu CCTV je. Kepada sesuatu kemaksiatan yang kita nak buat, kita hanya fikir kita dan kita duduk dalam tempurung kasut kita dan dalam tempurung pemikiran kita punya pelaku maksiat pasangan seorang lagi. Kita tak pernah fikir satu lagi, kalau ayah aku tengok perbuatan ni apa perasaan dia? Kalau mak aku tengok macam mana benda ni? Sekarang mereka telah diajar benda yang 30 tahun lepas mereka tidak belajar. Bunyamin memang kita tak pandang dia bahagia, tapi ayah dia pandang dia bahagia. Dan tiba-tiba mereka kata, tuanku ambil salah seorang daripada kami, tapi jangan ambil dia. Tiba-tiba mereka memberikan nilai murah kepada sesama mereka. Sedangkan Bunyamin bagi mereka sangat murah. Sekarang siapa lebih murah daripada Bunyamin? Hanya kerana meletakkan CCTV yang kedua, bapa. Jadi kadang-kadang sebelum buat satu benda tu, tanya ke 3 orang. Ya, nak pindah Bangi ni okey tak? Ayah saya dah tak ada dah. Mak, tanya-tanya pendapat. Sebab kita bimbang, kita shock sendiri. Kita kena dapatkan pendapat banyak pihak. Ya? Okey. Subhanallah. 2-3 minit yang berbaki. Jadi apabila mereka berkata, tolong tahan salah seorang daripada kami, jangan tahan Bunyamin. Kami melihat kamu orang yang jujur. Ini adalah kalimat muhsinin. Untuk nota kaki anda, ini adalah kalimat muhsinin yang terakhir di dalam surah Yusuf. Ini adalah kalimah yang keempat. Kerana sudah ada 3 muhsinun muncul di awal-awal babak perjuangan Nabi Yusuf, yang mana kesemua kalimah muhsinun itu merujuk kepada Yusuf alaihissalam.
Inilah lelaki yang Allah iktiraf 4 kali muhsinun atas lidah pelbagai manusia dalam surah Yusuf. Subhanallah, akhlak tuan-tuan ya. Lalu Yusuf berkata, raja itu berkata, ma'adallah. Ini adalah ma'adallah yang kedua. Kalau anda perasan, ma'adallah yang pertama bila? Yes, benar, Cik Amka. Iaitulah ma'adallah yang pertama adalah semasa digoda oleh Zulaikha. Abang, mari kemari abang. Yusuf AS menjawab, ma'adallah innahu rabbi. Kerana kamu melampau batasan Tuhan. Dalam hal ini pun, kalau saya tahan orang yang tidak bersalah, saya melampau batas. So once melampau batas, kalimah yang akan disebutkan adalah ma'adallah. Aku berlindung dengan Allah daripada melakukan perkara yang melepasi garisan. Syarat tak benarkan aku berzina, aku tak akan buat. Syarat tak benarkan aku tahan orang yang tak bersalah, ma'adallah. Akhir sekali kita tamatkan di sini tuan-tuan. Ini subhanallah. Jadi bila mereka berputus asa daripada merayu dan merayu kepada raja, raja akhirnya mahu kekal dengan keadilannya, akhirnya mereka give up. Dan bila mereka give up, mereka meninggalkan istana, tapi belum balik ke Palestin. Mereka cari satu tempat yang mereka boleh berhimpun dan bermesyuarat. Sesama 10 orang adik-beradik ni. Dan sebelum mereka bermesyuarat, berlakunya satu perkara yang sangat mahal dalam ayat ini. Khalasu najiyya. Istai'asu maknanya kita dah give up, dah nak merayu pada raja. Merayu macam mana pun memang nampak gaya dia kekal dengan keputusannya untuk menahan Bunyamin. Tetapi sekarang mereka berada di RNR katakan. On the way nak meninggalkan sempadan Mesir, nak masuk sempadan Palestin. Mereka berhenti seketika, khalasu najiyya. Najiyya ni apa dia tuan-tuan? Berbisik-bisik sesama mereka, seperti berkata-kata, kita nak jawab apa pada ayah kita weh? Apa yang dah berlaku sebenarnya dalam hidup kita ni? Najiyah adalah berbisik-bisik sesama mereka melakukan muhasabah. Itulah yang mahal dalam tarbiyah Yusuf. Sebab tu Yusuf tidak mahu mengaku terlalu awal. Nanti ruang mereka bermuhasabah diri tak ada. Sedangkan dia boleh mengaku lebih awal. Tetapi lebih baik jangan mengaku lagi. Bagi mereka anggap raja adalah raja yang telah membuat keputusan. Sekarang adalah waktu untuk kita renung panjang. Sebenarnya apa yang berlaku ni punca kat mana ya? Masalah yang berlaku kepada kita, puncanya di mana ya? Lalu abang mereka pun berkata, senior mereka pun berkata, abang long mereka kata, bukankah ayah kamu sudah mengambil perjanjian dengan setiap kamu supaya membawa pulang Bunyamin? Tetapi sekarang apa yang berlaku kepada Bunyamin sebiji dengan apa yang telah berlaku ke atas Yusuf 30 tahun lepas. Sedangkan kali ini kita berjanji dengan kertas, tanda tangan, lafaz Allah. Dulu tak ada benda-benda macam ni. Tapi sekarang kesudahannya sama dengan apa yang berlaku kepada Yusuf. Kita tak jaga Bunyamin sebagaimana kita tak mampu jaga Yusuf. Maka adik-adikku, kamu pulang. Abang takkan pulang, abang akan stay Mesir. Sehinggalah ayah membenarkan abang pulang atau Allah memutuskan sesuatu untuk abang pulang. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Kat sini tuan-tuan, apa pengajaran dia ya? Apa pengajaran dia? Ya, setiap ayat-ayat bila kita baca, kita cuba renung di mana karakter kita dalam ayat ni. Kadang-kadang ada waktu kita jangan terlalu sibuk dengan rutin seharian. 2019 ni saya faham kita dah ada pelbagai azam untuk improve financial, kita nak improve physical need, kita nak improve emotional, kita punya peranan sebagai suami, sebagai isteri. Tapi ada tak azam untuk lebih banyak masa bersendirian? Najiyah, khalasu najiyah. Ada tak azam untuk lebih banyak
ruang berbisik-bisik dengan Tuhan. Ada tak keazaman? Sebab ya, saya rasa ini penutup saya. P, saya tak risau. Physical need kita sentiasa serius untuk improve. P. I, intellectual. Kita semua ada azam untuk sambung belajar barangkali ataupun meningkatkan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, pergi kursus-kursus tertentu kan. E, emotional. Saya yakin kita semua ada azam untuk jadi suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik, anak yang lebih baik, mertua yang lebih baik, menantu yang lebih baik. Emotional. P-I-E. Tapi S, adakah kita sedang memberikan azam yang seimbang kepada PIES? P-I-E-S. S adalah berazam supaya hubungan saya dengan Tuhan lebih baik. Nak nilai kok mana kalau bukan pada prestasi bersendirian, jauh daripada suami sekejap, jauh daripada anak-anak sekejap, jauh daripada tempat kerja sekejap, hanya najiyah, berbisik-bisik dengan Tuhan dengan membaca, memahami, hafal nama sebab. Jadi saya rasa itu kesimpulanlah untuk kita menghadapi 2019. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan. Kerana itulah yang berlaku kepada saudara-saudara Yusuf. Tarbiyah Yusuf telah menyebabkan mereka melakukan muhasabah diri mereka. Inilah yang menyebabkan di hujung perjalanan mereka, mereka sujud. Muhasabah, mengenang dosa. Last sekali kita akan sampai 10 tahun lagi kot kuliah ni. Bapa di mana mereka akan sujud kepada Allah menerusi Yusuf alaihissalam. Jadi boleh kan? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.